Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, sekarang kita masuk pula kepada bab mengikut tajuk pada hari ini, yakni pelaksanaan tata cara kaedah pelaksanaan haji secara tamattu'. Kita dah ambil ramuan-ramuan bersama kita dah susun elok, ya. Jadi kita terus kepada kaedah tata cara haji tamattu', ya. Pertama kita ambil haji tamattu' rangkaian pertama dulu lah. Ya. Daripada Malaysia. Kita di Malaysia lah, jemaah akan bergerak bertolak daripada Malaysia lah, insya-Allah. Kita lah. Ya, pada siap tarawih di Malaysia. Dan ini bakal haji, kita sebut sebagai bakal haji menempuh miqat Qarnul Manazil. Hadirat kita dah maklum daripada awal, kita ada dua miqat, ya. Miqat pertama Qarnul Manazil, miqat yang kedua Bir Ali. Boleh nak? Macam itu dulu. Jadi apabila kita dapat surat jadual penerbangan, itu yang penting. Tunggu surat tu bagi. Bila dah dapat surat tu, dia ada 5 perkara dalam tu kita kena baca. Baca pergi habis. Nombor 1 sekali, baca nama kita. Nama tu mestilah sama dengan dalam IC kita atau sama dengan pasport kita, ya. Jangan kurang 1 huruf, jangan lebih 1 huruf. Macam saya nama Hassan, ada 2 S. Dia pergi tulis 1 S, tak mau, jumpa dia balik. Nama saya 2 S je, bukan 1. Dia mau dulu tu. Osman dengan Osman, ada OS, ada OTH. Kita punya OTH, dia pergi tulis OS. Dia nampak dia, saya OTH, saya bukan OS. Nampak, sebab nama ni boleh jadi macam, boleh jadi kacau. Jadi maka itu yang kedua. Yang pertama nama. Kedua, dia ada tulis KT, kapal terbang. Semua orang ada kapal terbang, seorang sebiji, nak dibuka, kan. KT itu dia kena ada nombor. Kalau KT kosong jangan terima lagi. KT 8, KT 16, KT 20, itu baru boleh. KT kosong tak ada nombor. Jumpa cik, saya nak naik kapal terbang, cik. Ni KT kosong ni macam mana? Mesti ada kapal terbang. Nombor 2. Nombor 3. Miqat, saya panggil Miqat. M-I-Q-A-T, Miqat. Miqat ni dia jangan tulis Qarnul Manazil ataupun Bir Ali. Dia akan tulis tu. Dia tulis Bangkok, dia bagi balik. Tak betul. Cik, saya nak pergi Mekah, cik. Pegang angin lah. Silap, Dia akan tulis 2 ya. Qarnul Manazil atau Bir Ali. Nombor 3. Nombor 4. Dia ada jadual keberangkatan bertolak. Departure, time, waktu, hari, ada waktu sebut. Dan ada waktu balik. Dia ada pergi dan balik tau. Penerbangan pergi, penerbangan balik, KT berapa, nombor apa semua, MH berapa, kena ada. Ya. Dia ada pergi dan balik tak ada. Dia pak cik, saya nak balik, cik. Kau nak duduk buka lama-lama. Dia kena ada jadual penerbangan pergi dan balik. Dan nombor 5, dia kena ada cok tabung haji lah, mohon. Itu sebagai perakuan. Itulah 5 perkara yang ada dalam surat yang penghabisan. Dapat surat tu tentu pergi cari lembu lah, nak buat kenduri. Tapi jangan buat lembu kenduri tak besar lah. Nak pergi Mekah jangan buat kenduri besar lah. Budaya lama tinggal. Kita dah baru lah ni lah. Dah masuk zaman baru sekarang. Duit kita dah mula kecil, tak besar lah. Kita perlu belanjaan banyak di Mekah. Jangan kalut lorat nak buat kenduri, Faham, Jangan. Duit kenduri itu boleh kita guna di Mekah. Benda tak dituntut syarak. Tidak ada sebab, tidak ada kena mengena dengan syarak, berkenaan dengan kenduri ni, Tak disuruh pun, tak disuruh buat kenduri tak, Tidak ada. Itu cuma budaya orang kita, budaya timur, Bila nak pergi Mekah buat kenduri. Hanya yang perlu kita nak hebahkan kepada saudara-saudara kita, adik-beradik kita, teman handai kita yang kita di Mekah. Itu saya yang penting. supaya kita dapat bertemu mereka, memohon ampun dan maaf, menyelesaikan urusan-urusan kalau ada bersama dengan mereka, supaya kita pergi Mekah bersih. Itu saja tujuannya.
nak jumpa mereka. Takat tu aja tujuan penting kita kena buat. Bukan buat kenduri. Jangan silap lah, tak mau dah buat kenduri. Kadang tu lebih daripada kenduri kahwin lagi. Macam dia nak kahwin. Tu lah, tu dia. Belanja ribu-ribu ni. Ya Allah. Sayang dan tak cerdik. Itu dia. Faham Boleh kan? Awis. Sekarang kita dah dapat satu mikot. Mikot kita ada tulis sorak kita. Karnul manazil. Karnul manazil artinya kita kena di sini. Bila kata karnul manazil, apa kita kena buat? Kita nak pergi Mekah ni, kita nak kena mandi sunat lah dulu. Mandi sunat, ihram, kemudian kita nak kena pakai pakaian ihram, kemudian kita nak sembahyang sunat ihram. Tiga perkara ni, tu dia. Nak buat di mana? Ni hari ni nak berangkat ni. Saat ni nak naik kapal terbang lah. Saat ni nak naik, atau kita nak pergi ke kompleks haji maka kita nak kena buat tiga perkara ni. Di rumah masing-masing atau di kompleks haji Malaysia. Sekarang kita Pulau Pinang transit. Kita hanya transit daripada penerbangan, kita pergi KLIA, kita naik kapal terbang ke KLIA, berangkat ke Mekah. Sekarang itu dia antara mana-mana jadual yang dibuat oleh tabung haji lah, mengikut modul perjalanan. Dia modul perjalanan kita, pertama kita mandi sunat ihram, pakai ihram, sembahyang sunat ihram, kita boleh buat di rumah kita masing-masing. Habis kita mandi, niat aku mandi sunat ihram nawaitul ghusla minal ihrami lillah ta'ala. Nawaitul ghusla an ihrami lillah ta'ala, aku mandi sunat ihram kerana Allah. Kemudian kita mandilah seperti mandi hadap sah. Bukan juruh-juruh kena atau tak kena, tak boleh lah. Dia mau juruh betul sampai habis. Seolah-olah kita mandi wajib. Mandi Islam ni semua sama lah. Tinggal lagi niat saja tak sama. Martabat dia tak sama lah. Mandi sunat air raya, mandi dan sembahyang Jumaat, mandi nak angkat hajat besar, mandi kerana taubat, mandi kerana ihram. Semua mandi, cara gaya kaedahnya sama. Tinggal lagi niat dia berbeza. Faham niat dia berbeza. Itu saja kita nak faham. Mandi kena sama. Jadi orang kita kok mandi hari Jumaat ni boleh mandi sikit kot, kepala tak basah tak apa. Tak boleh. Dia kena mandi betul seperti mana mandi wajib. Cara mandi satu cara saja dalam semua jenis mandi. Itu nak kena faham. Baik. Laginya, apa yang boleh kita ambil faham? Kemudian yang kedua, pakai pakaian ihram lah. Nak pakai pakaian ihram ni, kita kena pakai sesudah mandi lah. Dan yang ketiga, kita sembahyang sunat ihram. Yang ni kita tengok, tak mana kita buat di bawah. Maknanya belum naik kapal terbang, kita kena buat di bawah. Mandi, pakai sembahyang sunat ihram ni, kita boleh mandi di bawah. Tinggal lagi tempat dia di mana tu, kita kena atur sendiri lah. Contohnya kalau kita nak kena pergi ke komplek bayang lepas. Kemudian kita akan terus ke KLIA, kita tak berhenti turun masuk komplek dah. Kita akan terus naik kapal terbang. Nampak Jadi kita kena siap semua di sini lah. Mandilah di rumah kita, di kepala batas ni. Kalau kita duduk di sini lah. Lepas mandi, kita pakai ihram siap. Kemudian kita sembahyang sunat ihram pun boleh sembahyang di rumah kita. Boleh sembahyang di rumah kita sendiri. Habis kita buat tiga-tiga, jangan niat. Jangan niat lagi. Bila kita niat tercap pantang larang. Kita belum niat lagi, jangan niat lagi. Tapi kita nak buat haji tamattu lah. Nak buat tamattu maknanya kita kena buat apa dulu? Buat umrah. Kita kena buat umrah dulu. Itu artinya kaedah tamattu. Jadi kita berniat kita tangguh dulu. Kita pun pergi bayang lepas, naik komplek transit flight, kita pergi ke KLIA. Kita naik kapal terbang macam biasa apa semualah. Ikutlah apa yang diatur susun oleh pihak tabung haji dan sebagainya. Sehinggalah kita dapat naik kapal terbang. Dah naik kapal terbang. Itulah. Maka apabila ini mengikut pengalaman saya, sebaiknya kita jangan tunggulah pengumuman daripada pihak kapal terbang. Kadang-kadang kapten kapal ni pun dia manusia biasa macam kita lah, lupa lah. Boleh lupa, boleh tersasul, nampak Kadang-kadang dia terlena dan kokpit tu dia terlena. Semua dia adjust pakai komputer sekarang. Set komputer kapal buat jalan Bukan kat dulu pegang kokpit tu terus. Tak
Dia ada co-pilot lagi. Kadang-kadang dua-dua Lina. Kecuali bila sampai di kawasan air pocket. Contohnya separuh di antara utara Afghanistan, ya. Selatan daripada Turki. Itu daerah-daerah tu banyak air pocket. Maka tu dia orang akan alert jagalah. Jaga. Tapi kalau biasa lah, yang lepas macam tu. Jadi maka tu kita, bagi saya punya pengalaman, eloknya apabila kita sudah kapal terbang kita telah terangkat daripada landasan take off, daripada landasan, kita kira 6 jam. Lepas 6 jam kita berniat. Ya, kita tunggu 6 jam, jam kita jangan adjust lagi. Jam kita jangan diubah. Biar kekal jam Malaysia. Ya, sebab kita nak 6 jam. Apabila kapal kita dah take off, terangkat landasan dan gerak terbang, kita kira 6 jam lah. Kalau kita terangkat, kata kapal kita mula terangkat dalam landasan jam 10 pagi. Campur 6 lah, jadi 16. 16, kita tolak 12, pukul 4 petang kita niat. Boleh tak? Ya, tolak 12, jadi kita ada 4, tinggal di pukul 4 petang. Jam kita 4 petang cukup, kita niat. Jangan kira siapa lagi lah. Jangan kira pengumuman daripada kapal terbang ke, pengumuman daripada kapten pramugara, tak payah kira lagi dah. Terus cukup 6 jam, kita pun niat. Jadi kita berniat apa? Niat umrah. Kenapa? Kerana kita pilih haji tamattu. Itu mukadimah tu lah. Boleh? Macam mana? Faham dah dekat tu? Boleh. Ini bagi mereka yang karnul manazil. Habis. Ada orang pangkat lah, insyaAllah. Mudah-mudahan selamatlah sampai penerbangan tu ke Jeddah. Kemudian daripada Jeddah, kita akan naik bas masuk ke Makkatul Mukarramah. Ini penerbangan dia. Jadi penerbangan kapal terbang itu akan berlandas, akan turun di landasan lapangan terbang King Abdul Aziz Jeddah. Daripada situ kita akan naik bas. Bas akan bawa kita ke Makkatul Mukarramah. Habis babak tu kita tinggal dulu untuk satu pihak. Golongan yang mikatnya karnu manazil. Mari kita tengok pula peringkat kedua. Ya. Jadi maknanya dalam ketika kita faham tadi, masuk kumpulan kedua, di Malaysia juga bakal haji menempuh miqat Bir'ali. Depa ni Bir'ali. Depa bukan karnu manazil lagi. Ini kumpulan kedua. Dalam kapal terbang tu akan ada dua kumpulan. Satu kumpulan pakai ihram, kita nampak. Satu kumpulan pakai pakaian biasa. Yang pakai ihram ni confirm dia punya miqat karnul manazil. Yang pakai pakaian biasa ni, laki-laki kita tengok khususan pakai pakaian biasa, dia miqatnya adalah Bir'ali. Memang tak silap. Tapi dua-dua kumpulan ni dalam satu kapal terbang. Kapal terbang tu akan singgah di Jeddah. Sampai di Jeddah, sebahagian turun naik bas pergi Mekah. Sebahagian lagi turun juga tak pergi Mekah. Naik bas pergi Madinah. Itu dia, nampak? Itu cara perjalanan kita faham, ya. Kita abang itu duduk gambaran tu, tuan-tuan tolong bayangkan lah, saja kita tak tempuh lagi. Tapi kita abang macam tu. Dua kumpulan akan sampai di Jeddah, satu kumpulan akan naik bas terus masuk ke Mekah. Ya. Dan satu kumpulan lagi yang pakai pakaian biasa ni, dia akan naik bas pergi ke Madinah. Perjalanan menempuh lebih kurang 7 atau 8 atau 9 jam. Ya. Selama jauh 400 km lebih lah. Dah sampai dengan Pulau Pinang pergi Johor lah. Kurang Pulau Pinang pergi Johor. Perjalanan dia nak pergi Madinah tu. Jadi menempuh miqat Bir'ali. Golongan Bir'ali ni, dia tak perlu apa-apa. Semua pakaian ihramnya simpan rapat dalam beg besar. Sebab dia tak pergi Mekah lagi. Dia tak pergi Mekah lagi. Dia akan terus pergi ke Madinah. Dia akan berada di Madinah mungkin sepanjang masa di Mekah selama 8 hari atau 7 hari atau 6 hari sekarang ni. Kalau dulu semua 8, sekarang ada 8 hari, ada 7 hari, ada 6 hari. Tak sama, ya. Jadi kita akan ada di Madinah. Madinah kita pergi ziarah baginda besar kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan kita pergi Madinah. Ya. Tujuan pergi Madinah menziarahi baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dibagi kesempatan untuk bersembahyang di Masjid Nabi, ya.
dapat kiranya kita berjamaah setiap waktu di Masjid Nabi, ya, dan menziarahi, ya, makam syuhada di Baqi'ul Araqat, tanah kuburan Baqi', dan kita dapat buat orientasi, menziarahi masjid-masjid sekeliling Masjid Madinah. Tu ada masjid-masjid lagi, masjid kecil yang tidak berfungsi sebagai masjid. Nampaklah, ya, yang hanya dibina sebagai masjid. Asalnya mereka tu bukan masjid, asal benda-benda tu semua bukan masjid, ya. Tapi sekarang pihak Wahabi tahun 1928 dia ambil alih Saudi, ya, maka dia telah bina tempat-tempat ni jadi masjid. Macam Masjid Ali, Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas, Masjid Bilal ibn Rabah, Masjid Al-Ghamamah, Masjid Ijabah, Masjid Al-Jum'ah, Masjid Al-Fatah, ya. Kemudian Masjid Salman Al-Farisi, ya, Masjid Umar bin Khattab, Masjid Bakar As-Siddiq. Masjid ni asalnya bukan masjid. Dia adalah tempat berkhalwat. Dia panggil Rabitah dalam bahasa Arab, Zawiyah dalam bahasa Turki, ya. Artinya tempat-tempat di mana mereka duduk berzikir sebulan 3 hari. Sebulan 3 hari dia akan pergi duduk di tempat dia. Dia akan bina satu kebuk kecil, hanya agak boleh duduk 3 orang dalam tu. Ya, dia orang akan duduk berkhalwat dalam tu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, sebilang-bilang banyaklah dalam tempoh 3 hari sebulan. Nampak tak? Itu dia. Yang amalan inilah yang dikekalkan dalam amalan tarekah sekarang. Ya, dan diperpanjang golongan tabligh. Tapi tabligh dia tak ada jalan, dia tak tahu dia buat apa. 3 hari dia tak berzikir, dia duduk menilau panggil orang sembahyang. Jadi tak kenal lah. Cara dia memang tak kenal. Hala dia pun dia tak tahu dia tuju ke mana. Cara dia pun cara tak kenal. Tu golongan tabligh. Duduk ada ni kan. Tidak. Ikut turun, tak tahu apa dia buat. Sebenarnya dia patut adalah badan tarekah yang terbesar di dunia. Nampak tak? Dia tak tahu dia patut adalah satu badan tarekah. Dia tak tahu. Sebab tak ada orang nak abang ke mereka. Kita habaq, mereka marah. Saya ada kena marah. Saya banyak ada abang benda-benda ni. Ada. Sebab jamaah akan tanya dia mereka. Di Madinah. Ya, Ustaz ni masjid-masjid banyak ni pasal apa? Awak mereka dulu pun macam kita juga. Masjid Nabi je lah buat masjid lain. Tak betul kan? Apa saya nak jawab? Tak reti sangat. Nak sombong sangat. Berutuh juga. Ada juga dulu tu ceramah-ceramah yang sombong ni, yang tak ada ilmu, tak mau kata dia tak reti. Berutuh. Tak apa, dia pas sembahyang masjid, dia pas sembahyang masjid Nabi. Mereka sebenarnya semua bukan masjid. Dia adalah Rabitah. R-A-B-I-T-H-A-H. Rabitah namanya, tempat berkhalwat. Sebab dia pas semua adalah sahabat-sahabat Nabi kuat berzikir. Ya, dia orang akan melakukan zikir-zikir yang tertentu dalam tarekah yang sudah ada pada zaman Nabi. Sudah ada. Itulah kata tadi ini yang kita nak faham, di mana balik kepada Bir Ali tadi, bagi jamaah yang ada sampai dah ke Mekah tu, ke Madinah tadi, mereka tidak lagi buat kerja, belum buat kerja haji lagi, sebab mereka menempuh Madinah dulu. Di Madinah tu mereka akan melakukan ziarah ke makam Rasulullah pada setiap waktu, dan juga bersembahyang di Masjid Nabi secara berjamaah, dan menziarahi tanah kuburan Baqi', ya, dekat dengan Masjid Nabi, dan juga menziarahi tempat-tempat sejarah yang ada kaitan dengan Islam, dengan agama, seperti menziarahi Masjid Quba, menziarahi Masjid Jumaat, menziarahi Masjid 7, menziarahi Masjid Qiblatain, ya, dan juga menziarahi tanah perkuburan Uhud di Jabal Uhud, ya. Itu dia antara urusan-urusan ziarah. Jadi di Madinah ni lebih kepada urusan ziarah. Ya, ziarah dengan i'tibar, bukan ziarah dengan seronok, ziarah dengan i'tibar, mengambil i'tibar, itulah kesan yang kita akan berikan kepada jiwa kita yang akan membentuk peribadi kita sebagai hamba Allah yang mabrur dan hajinya. Baik. Apabila kita dah ada 8 hari di Madinah, barulah kita akan mula nak masuk Mekah. Saudara kita yang kanu manazil dah masuk dah.
Yang kanu manazil itu dah masuk. Tapi kita belum masuk lagi. Ya, kita belum masuk lagi. Kita masih lagi di Madinah pada hari yang ke-8. Kita 8 hari di Madinah. Jadi pada hari yang ke-8 kita akan mula bergerak untuk masuk ke Makkahul Mukarramah. Ketika itu baru kita bersiap mandi sunat ihram, memakai pakaian ihram dan sembahyang sunat ihram. 3 perkara kita buat. Mandi sunat ihram, pakai pakaian ihram, sembahyang sunat ihram. 3 perkara ni kita buat. Dan kita buat di mana ni? Kita buat di hotel masing-masing. Di hotel Madinah lah. Kita duduk di Madinah tu, kita ada hotel lah kita, ya. Kata hotel lah senang, memang hotel pun. Tapi dalam istilah tabung haji dia panggil pondok lah. Ya, kita duduk di pondok kita. Funduk Arab kata, Melayu kata hotel. Arab kata funduk. Nampak tak? Orang Perak kata padak. Nampak ya? Ambil rumah padak banyak dia kata. Tak itu lah. Dia tengok funduk. Eja kan? Fanun dal qaf kan? Fanun dal qaf pondok. Nampak lah ya? Boleh dia kata banyak pondok di Mekah ni. Tak gitu? Ya? Tu dah. Itu kata puasanya hotel. Bahasa Arab kata hotel tu funduk. Hotel ya. Itu kita faham ya. Baik. Itu istilah dia. Jadi kita berada di hotel kita masing-masing lah. Di Madinah tu kita bersiap di hotel kita lah. Di bilik hotel kita sendiri masing-masing kita pada hari yang ke-8 kita nak berangkat mula ke Mekah. Jadi bila kita mandi dalam bilik kita, dalam bilik hotel kita, kemudian kita pakai ihram dan sembahyang sunat ihram. Dah ada 3 perkara ni kita buat. Dan kita akan bergeraklah dengan menaiki bas untuk meninggalkan bandar Madinah dan kita lakukan dulu ziarah wida' kepada baginda besar Nabi SAW. Sebelum nak berangkat tu, kita ziarah wida' dulu. Kalau Mekah, tawaf wida'. Kalau di Madinah, ziarah wida'. Ziarah makam Nabi. Ucap selamat tinggal kat Nabi. Ucap dulu kasih sayang kita kepada Nabi. Ya, hasrat kita akan terus bersama Nabi. Ya, dan kita punya tekad terus untuk mengikut sunnah Nabi. Dan kita minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan hamba ya untuk meninggalkan kota Madinah, ya, kota Tuan, kerana kami nak pergi ke Mekah mengerjakan haji. Nampak tak? Itu dia lah. Saya tengok dulu tuan-tuan kena ikut di Kedah ni, kita punya ulama besar dah meninggal dunia. Ya. Profesor Dr. Aziz Hanafi, itu guru saya lah, salah seorang daripada guru saya. Profesor Dr. Aziz Hanafi, orang alim. Tak jumpa lah, nak cari alim dan Buddha tak jumpa lah di Kedah. Bukan di Kedah, di Malaysia, nak cari tak jumpa lah. Ya. Alim sungguh. Saya kalau ada masalah, tempat rujuk saya dia salah seorang daripadanya lah. Apa-apa masalah saya tak boleh faham ke tak selesai, saya akan hubungi dia. Tu lah. Dia pun dia tak marah. Bila-bila masa hubunglah. Tengah malam kadang-kadang teringat tengah malam hubung. Takut lupa besok. Nampak tak? Kadang-kadang pergi 3-4 pagi baru datang masalah. Telefon dia masa tu. Tu dia. Lah. Tak ada dia marah. Hang dia kacau kalau tidur tak. Terus jawab apa Abang Ustaz Sang? Ya. Sihat ke? Tu dia bahasa dia. Ulama betul ya. Dia pergi jumpa makam Nabi tu, dia cakap macam mana? Ya Rasulullah, kekasihku cik sayang dekat Nabi. Dia kata, dia baca cik. Diri depan makam Nabi. Ulama besar. Ya Rasulullah, cik sayang dekat Rasulullah. Cik sayang dekat Nabi tau. Cik duk ada di bandar Nabi ni. Cik duk sembahyang di masjid Nabi ni. Nampak dah ya? Lah, cik nak balik di Mekah ni. Cik nak buat kerja haji. Tu cik minta izin kat Rasulullah nak. Izin kat cik nak pergi Mekah buat kerja haji. Dia tak nak baca doa Arab semua kan. Itu dia. No. Dekat. Rasa dekat. Dia cakap cik tu rasa dekat. Tu saya ni rasa jauh. Cakap cik dekat. Dhamir nafs dia panggil. Satu dhamir nafs. Dan jiwa kita tu memang ada satu kesan yang begitu dalam. Habaq kat Nabi, nak pergi ziarah, nak balik di Mekah tu cik minta maaf ya Rasulullah. Kod dalam ketika cik ada di bandar Rasulullah ni, cik buat kerja-kerja tak elok kot, nampak
berjalan dengan sombong ke, nampak tak? Nah, meringankan tanggungjawab ke, cik minta maaf banyak-banyak dengan Rasulullah nah. No? Cik sayang ke Rasulullah. Itu dia. Nampak? Tu. Saya pun dengar dia cakap saya nak menangis. Tu punya dekat. Tu dah lah. Tu, masya-Allah dia. Tu lah saya dengar begitulah. Macam mana yang kita kata faham ni, masya-Allah. Ni tok guru besar ni nah. Orang alim masya-Allah. Tak ada dengan bahasa Arab tak payah. Pastinya dia nah. Orang Arab pun malu nak cakap Arab depan dia. Takut dia pun betul bahasa. Betul tu. Jadi itu dia antara sedikitlah kita cerita lah pengalaman orang besar. Baik, orang ulama besar. Baik. Jadi kita siap semua di maktab kita, di hotel kita, dan kemudian kita bersiap naik bas. Bila kita naik bas, jadi agak bas tu dah mula keluar berjalan daripada kota Madinah, kita pun berniatlah tuan-tuan. Dia pun lepas keluar pada kota Madinah tu, kita dah boleh niat tebas. Tak salah kita boleh niat tebas. Niat terus lah. Niat apa? Nawatul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Baca orang terus. Tebas pelan-pelan seorang-seorang. Berniat dalam masjid ataupun kita sampai di Masjid Bir Ali. Bas tu akan pergi ke kawasan Masjid Bir Ali, ya, dia ada bus terminal di situ. Di situ pun ada tempat-tempat kemudahan untuk kita nak mandi, nak salin pakaian, sembahyang sunat ihram. Dia ada masjid As-Sajarah, masjid tu. Kita sembahyang dalam masjid tu. Dan kita pun boleh berniat dalam masjid tu. Paling lah kita nak niat tempat tu lah. Paling terakhir punya tempat nak niat umrah di Masjid Bir Ali. Lepas pada tu kena bayar dam. Jangan lepas pada masjid. Nah. Dia punya had yang terakhir sekali yang kita boleh niat, yang paling lah kita boleh jumpa untuk kita niat umrah ialah ketika berada di Masjid Bir Ali, tuan-tuan. Sebelum dia atau sesudah, sebelum dia ataupun terakhirnya dengan Masjid Bir Ali. Lepas Masjid Bir Ali dah boleh kita niat, wajib kena niat lah, memang kena niat nak masuk Mekah. Tapi kita kena bayar dam. Kita telah melanggar, kita telah tinggal satu perkara wajib. Yakni tidak berniat di miqat. Nampak tak? Jadi kita berniat di mana? Di Masjid Bir Ali. Kita niat apa? Ya, mandi sunat ni kita mandi dah. Bagi haji jenis tamattu, anda berniat umrah. Nampak tak? Tidak. Anda berniat umrah. Faham tak? Nampak tu? Nanti kacau kan kalau kita tak faham. Jadi maknanya kita berniatlah aku mengerjakan umrah, ya, dan ihram dengannya kerana Allah. Itu Melayunya lah. Aku berniat ihram umrah, aku berihram untuk umrah, aku mengerjakan umrah, aku nak buat umrah, aku nak laksana umrah. Semuanya sah belakang. Aku nak naik umrah tak boleh. Naik tak boleh, kena naik kapal terbang. Kena naik pas. Jangan silap lah. Boleh niat belakang. Pendek-pendek niat lah. Tak boleh niat Arab, niat Melayu lah. Nawatul umrah atau ihram tu biha. Kalau kita tak latih daripada sekarang, berat lidah nak sebutnya. Kadang-kadang dia lupa. Dia main tempat baru terkejut, lupa. Apa aku nak niat ni lah. Dulu masa duduk di dalam Masjid Berawi boleh niat. Dah duduk nak kapal terbang. Tempat tak sama lah. Dah lupa pula lah kita nak niat apa. Jadi maka tu kita boleh niat Melayu kita. Jangan bimbang lah niat Melayu. Tak boleh Arab. Dan tukar ubah. Saja aku berniat umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah. Nak pendek. Saja aku berniat umrah kerana Allah. Aku berihram umrah kerana Allah. Aku laksanakan umrah kerana Allah. Aku mengerjakan umrah kerana Allah. Semua boleh mereka. Boleh, Yang pentingnya an-niyatu fi qalbi bila sautin wala harfin. Niat tu mesti duduk dalam hati, tak ada huruf, tak ada suara. Yang tu yang wajib. Hak luar mulut ni lapai. Sebut dengan mulut ni sunat saja. Tak ada apa. Silap pun tak apa, salah pun tak apa, tak kenal pun tak apa. Yang penting dalam ni, aku nak buat umrah dalam ni. Hindu yang kata qasdun. Nampak tak? Qasad. Itu paling penting. Baik.
Itu artinya kita ambil sebagai faham untuk kita niat. Baik. Selesai dua-dua kumpulan lah. Kumpulan Karman Razim pun dah lepas. Ya. Kumpulan Bir Ali pun dah lepas. Kedua-duanya pergi ke Mekah. Sampailah ke Mekah. Anda memasuki Mekah. Jadi kita berehat dulu lah. Boleh? Kita berehat dulu ni. Baik. Kita rehat dulu lah. InsyaAllah kita sambung balik ya. InsyaAllah. Silakan hadirin-hadirat. Kita berehat dulu. Barang sekejap insyaAllah. Sebab pihak masjid dah siap dah minuman ringan di belakang. Kita raikan. Silakan. Ya. Baik.